Farma Niaga bakal dinyasnarai dari Bursa Malaysia. PN buat apa dulu? Pengumuman kerugian syarikat Farma Niaga pada 1 Mac lalu amat mengejutkan. Berikutan, firma tersebut memperolehi pelbagai kontrak besar dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam membekalkan ubat-ubatan. Kerugian Farma Niaga itu perlu disiasat rapi untuk mengetahui apakah mempunyai kaitan dengan pemimpin kerajaan terdahulu kerana firma itu dikuasai oleh GLC. Syarikat Farma Niaga yang merupakan subsidiari penuh Boston Holdings yang merupakan peneraju syarikat berkaitan kerajaan GLC di Malaysia. Farma Niaga dilaporkan mencatatkan kerugian RM607.32 juta justru mencetuskan kriteria PN17 yang berisiko tinggi dinyasnarai dari Bursa Malaysia. Persoalannya, bagaimanakah sebuah syarikat yang menjadi peneraju pembekalan ubatan kepada KKM boleh jatuh dalam kategori PN17? Jika kita melihat kepada kontrak pemerolehan vaksin COVID-19, sejumlah besar telah dianugerah kepada Farma Niaga. Di sini wujud tanda tanya. Adakah wujud sebarang penyelewengan terhadap pemerolehan ini justru mencetuskan kerugian besar kepada Farma Niaga? Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata beliau tahu keadaan kewangan Farma Niaga berhad. Katanya KKM sentiasa berhubung dengan syarikat farmasetikal itu yang merupakan pemegang konsesi bagi ubat-ubatan dan bekalan perubatan kepada hospital serta klinik kerajaan. Kami dengar Farma Niaga sedang menangani isu itu dan mereka cuba sedaya upaya menyelesaikannya, katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik Free Malaysia Today 26 Mac lalu. Persatuan utama mewakili syarikat farmasetikal di Malaysia menzahirkan kebimbangan dengan masalah kewangan dihadapi Farma Niaga yang boleh menjejaskan akses pesakit kepada ubat jika tidak diselesaikan segera. Pengarah Eksekutif Persatuan Farmasetikal Malaysia, Pharma Chan Lee Jin dilaporkan berkata, nota amalan PN17 Farma Niaga klasifikasi untuk syarikat mengalami masalah kewangan menyebabkan ketidakpastian dan kebimbangan dalam kalangan pembekal ubat. Farma Niaga bertanggungjawab mendapatkan bekalan lebih 1/3 atau lebih 700 ubat berjenama dan generik kerajaan selain logistik serta pengedarannya. Chan berkata keadaan kewangan Farma Niaga menimbulkan rasa kurang senang terhadap keupayaan Farma Niaga membayar firma farmasetikal untuk bekalan ubat walaupun mendapat jaminan syarikat itu. Pada 27 Februari lalu, Farma Niaga mengumumkan ia diletakkan bawah klasifikasi PN17 selepas mencatatkan kerugian bersih terbesar dalam suku keempat berakhir 31 Disember 2022. Lantaran itu, semalam Farma Niaga berhad menyangkal sekeras-kerasnya dakwaan pihak tertentu bahawa kerajaan terlalu bergantung kepadanya sebagai penyedia perkhidmatan logistik dan pengedaran farmasetikal. Ia berkata di sebalik dakwaan itu, KKM hanya membelanjakan kira-kira 35% daripada perbelanjaan farmasetikalnya melalui Farma Niaga dengan peranan syarikat terhad kepada menguruskan logistik dan pengedaran produk serta menyimpan stok ubat bernilai sebanyak RM400 juta setakat 31 Disember 2022. Pemilihan pembekal produk dan harga semuanya ditentukan oleh KKM selepas ia memuktamadkan pelaksanaan tender terbuka, jelas Farma Niaga dalam kenyataan media semalam. Menurut Farma Niaga, pada masa ini pihaknya memberi perkhidmatan kepada hampir 2,000 kemudahan kesihatan kerajaan di seluruh negara termasuk penghantaran pintu ke pintu bagi kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Perkhidmatan ini dikawal menerusi piawaian perkhidmatan yang ketat dan petunjuk prestasi utama KPI dengan pengenaan penalti bagi sebarang ketidakpatuhan tambahnya. Farma Niaga menekankan bahawa kebanyakan tanggungjawab telah diselesaikan sejak itu dan pihaknya akan terus mematuhi semua obligasi untuk memastikan akses pesakit kepada ubat-ubatan kekal tidak terganggu dan terus tidak terjejas. Apa jua alasan dan justifikasi yang diberikan adalah sangat wajar dan terdesak bagi pihak kerajaan melakukan siasatan segera untuk mengetahui punca sebenar dan membawa dalang kepada kerugian tersebut ke muka pengadilan sekiranya ada kes. Perikatan Nasional PN tidak layak melaungkan pentadbiran mereka di bawah Perdana Menteri Tan Sri Mahathir Mak Yassin kononnya bersih kerana kerugian Farma Niaga menunjukkan kebobrokan legasi tadbir urus pada era PN. Risikonya senarai dari Bursa Malaysia akan memberi persepsi buruk kepada pelabur terhadap GLC milik kerajaan. PN mesti mengambil tanggungjawab terhadap isu ini, bukan dengan sikap berterusan menebar fitnah terhadap kerajaan perpaduan dan mengapi-apikan sentimen perkauman dan agama sebagai modal untuk mengalih isu salah guna kuasa pada ketika pentadbiran mereka.